Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa sahhil umurana wa la tu'assir ya Allah, wa la tu'assir ya Rahman, wa la tu'assir ya Rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita meningkatkan dan melahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi dan lagi, supaya kita jadi hamba Allah Taala yang sentiasa bersyukur. Kerana apa? Kerana bersyukur ini adalah antara salah satu perkara yang dituntut dalam Islam. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, sekiranya kita ini daripada kalangan orang bersyukur, tapi sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, maka kata Allah pasti dan pasti. Dan kalau kita belajar, di situ ada dua penegasan. Maknanya Allah nak katakan bahawa bila mana syukur mesti dan semestinya la azidannakum, pasti dan pasti aku, yakni Allah, tambah lagi nikmat kepada kamu. Maka melahirkan rasa kesyukuran kita ini adalah sesuatu perkara yang dituntut. Maka kata ulama, apakah yang dimaksudkan dengan syukur? Antaranya ialah berpindah daripada satu kebaikan kepada satu kebaikan yang baik. Maknanya kita dapatlah kebaikan, maka dengan kebaikan tersebut maka melahirkan kebaikan yang baik. Maknanya selepas daripada buat kebaikan, maka buatlah lagi kebaikan. Sembahyang yang kita kerjakan adalah satu kebaikan, satu perintah daripada Allah. Maka untuk lahirkan ataupun menambahkan rasa kesyukuran, menambahkan lagi amalan kebaikan. Berzikir, berdoa, tak? Lepas berdoa, sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat, duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya. Maka itu adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kamu jadi daripada kalangan orang yang kufur di atas nikmat. Maknanya kufur nikmat apa ya? Apabila Allah berikan kebaikan pada dirinya, maka dia menolak kebaikan tersebut, bahkan dibalas dengan kufur ataupun dibalas dengan perkara yang tidak memenuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah berikan dia nikmat hidup, betul tak? Kita makin hari bertambah usia kan. Maka dengan ada kehidupan yang Allah berikan itu, sepatutnya kita gunakan untuk mentaati Allah. Tetapi orang yang kufur nikmat, bertambah umurnya, bertambah juga keburukan. Sebab itu kata Nabi, orang yang paling baik siapa dia? Siapa yang dipanjangkan umur oleh Allah, wa ahsana amalu, dan bertambah baik amalan kebaikan, perbuatannya bertambah baik. Maka itu orang yang paling baik. Maknanya bertambah umur dan bertambah kebaikan. Orang yang teruk siapa dia? Orang yang bertambah umur tetapi bukan bertambah kebaikan, bahkan bertambah kejahatannya. Dulu mungkin dia taklah sejahat itu, tapi dia dah lama makin jahat. Makin hari makin jahat, makin hari makin jauh daripada Allah. Maka itu tanda orang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka untuk itu kita kena lahirkan rasa kesyukuran ini hari dan hari, masa dan masa, setiap detik dan setiap keadaan, melahirkan jadi hamba yang sentiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Kita masih lagi berada dalam kitab atau buku ni, hadis 40, jalan ke syurga. Dan kita telah berada pada hadis yang ke-32 dan 33. Minggu lepas kita bincang berkenaan dengan hadis ke-33 yang berkenaan dengan perkara yang telah dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar. Kita dah bincang dan kita dah beri penerangan bahawa Sayyidina Abu Bakar orang yang paling hebat. Dalam kalangan manusia selepas jadikan Nabi, Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad yang paling mulia, yang paling hebat, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni rakan kepada Nabi, kawan kepada Nabi, kawan ataupun teman rapat. Bahkan dia juga adalah ayah mertua Nabi. Kenapa? Kerana anak Sayyidina Abu Bakar, Aisyah, berkahwin dengan Nabi SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar bukan sahaja kawan kepada Nabi, bahkan bukan ayah mertua kepada Nabi SAW. Ya. Maka kita sebutkan dalam hadis ini ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi, iaitu berkenaan dengan satu orang yang berpuasa. Nabi bertanya, siapakah yang berpuasa daripada kalangan kamu pada hari ini? Maka kata Abu Bakar, aku. Nabi tanya buat kali kedua, soalan kedua, siapakah yang telah hantar jenazah pada hari ini? Kata Abu Bakar, aku hari ini. Kali ketiga, Nabi bertanya, siapakah daripada kalangan kamu yang telah beri makan pada orang miskin? Maka kata Abu Bakar, aku juga. Soalan keempat, kata Nabi, siapakah daripada kalangan kamu yang telah menziarahi orang sakit? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, aku juga. Maknanya 4 perkara yang Sayyidina Abu Bakar lakukan dalam masa satu hari. Pada hari itulah. Maka kata Nabi SAW daripada hadis tersebut, majtama'na fi mri'in illa dakhala jannah. Siapa daripada kalangan kamu yang menghimpunkan keempat-empat perkara tadi, kata Nabi, Nabi dijamin syurga. Sebab itu dalam kitab ni ataupun buku ni dipanggil hadis 40 jalan ke syurga. Maknanya 40 hadis yang mana dalamnya Nabi janji jadi ahli syurga. Maka tak adalah tak adalah hadis-hadis yang cerita tentang ahli neraka, tak ada. Ya. Yang ada amalan-amalan yang kalau buat dan masuk syurga. Maka antara salah satunya pada hadis yang ke-33 ini ialah siapa yang menghimpunkan 4 perkara tadi, yang mana 4 perkara telah dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi beri jaminan pasti menjadi ahli syurga. Ya. Maka kita sebagai pengikut kepada Nabi Muhammad, ataupun kita nak menjadi orang seperti mana Sayyidina Abu Bakar yang telah mendapat jaminan syurga daripada Nabi, maka hendaklah kita mengikuti perkara tersebut. Tidaklah sampai kata maknanya 4 perkara saya kena cari hari-hari lah, tak ada lah. Tak, maknanya kalau kita kata puasa mungkin lah, ya, itu pun ada puasa yang diharapkan, ya, maknanya hari-hari puasa tak boleh. Hari raya, ya, yang diharamkan berpuasa. Maka adanya puasa sunat. Maka puasa sunat itu tidaklah hari-hari. Kalau kita tengok Isnin, Khamis, ataupun 3 hari di bulan, di pertengahan bulan, ataupun dipanggil hari putih, ya. Ketika bulan mengembang 13, 14, 15 bulan hijrah, maka itu antara masa-masa sunat untuk kita berpuasa, ya. Maka puasa ada hari-harinya, ya. Begitu juga yang kedua ialah menghantar jenazah. Tidaklah sampai semua orang mati dalam satu masa. Nah, tiap-tiap hari ada orang mati, tak adalah. Nah, dalam dunia bukanlah. Takkan pula tiba hari ni ada kematian di Kelantan, saya kena balik Kelantan untuk hantar jenazah. Lepas tu esok dekat Kedah pula, saya kena pergi Kedah untuk mendapat fadilat menguruskan jenazah. Taklah. Mana ada 4 perkara ni dibuat, tapi tidaklah setiap hari. Cuma sekiranya perkara itu berlaku, kita akan jadi daripada kalangan orang yang terlibat dalam perkara tersebut. Ya. Maksudnya kalau ada masa yang sesuai dengan puasa sunat,
maka kita puasa sunat. Yang terbaiklah. Kalau tak mampu tak apalah. Ya, itu sebab apa puasa sunat ni hukum sunat. Jadi sesiapa yang berkemampuan ataupun darat ataupun sifat talabnya, keinginannya tinggi, maka bolehlah berpuasa. Ya. Yang kedua adalah menghantar jenazah. Ya. Menghantar jenazah maknanya bukan setiap hari. Tetapi apabila berlakunya kematian, kita antara orang yang terlibat dalam pengurusan jenazah. Walaupun kita bukan orang yang memandikan, kita bukan orang yang mengkafankan, bahkan mungkin kita tak pandai. Tak. Kita dengarkan kapan tu dengar dah, tapi pegang tak pernah lagi. Tak. Maknanya tahu tu tahu tapi belum ada kesempatan. Maknanya bukanlah bermakna kalau kita kata yang meninggal ni seorang, ada 100 orang, takkan 100 orang nak kafan, tak? Maksudnya ada orang tertentu yang diberikan tanggungjawab untuk mengkafankan. Tetapi kita terlibat mana? Terlibat secara tak langsung lah. Kalau secara langsung kita yang mandikan, ya? Yang mandikan berapa orang ada lah. Satu jenazah berapa orang ada yang mandikan. Dan yang lebih baik memandikan siapa dia? Orang yang ada al-aqrab, itu orang yang paling hampir dengan jenazah. Kalau ada anaknya, lebih baik anaknya. Kalau ada adik-beradiknya, lebih baik adik-beradik. Kalau ada saudara maranya, lebih baik saudara maranya. Kalau tidak ada sesiapa yang nak menguruskan jenazah, maka kita antara orang yang volunteer ataupun seperti mana saya beritahu lepas, kita ada syarikat-syarikat tertentu yang menawarkan proses untuk menyempurnakan kelengkapan jenazah. Ya. Maka walaupun kita tak kafankan, tetapi kita berada ketika itu. Maknanya kita menziarahi jenazah tersebut. Menziarahi jenazah tersebut. Ketika mana dia mandi, ketika mana dia dikafankan, maka kita berada, bahkan kita sentiasa mendoakan. Ya. Maknanya bukan kata, si fulan meninggal, dia ada orang telefon, okey. Si fulan meninggal, meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita baca Fatihah, sedekahkan, tanya bila ke bumi. Ya. Ketika mana diuruskan jenazah, kita berada di kawasan berdekatan dan kita kebanyakan amal lah. Ada orang kadang-kadang, ada orang lah, kita juga lah orang lain. Maknanya apa? Maknanya bila mana jenazah diuruskan di masjid ke, di surau dan sebagainya, yang lain buat apa? Yang lain duduk lepak kat luar. Lepak kat luar. Maknanya lepak tu tidaklah salah, tidaklah satu dosa ya. Maknanya kita bukan melepak mengumpat jenazah, bukan. Maknanya kita hanya bercakap kosong yang tidak ada apa-apa faedah, tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Ya. Maka yang terbaik apa? Yang terbaik kita baca Yasin, ya. Kita sedekahkan baca Al-Quran, sedekahkan zikir, ya, itu adalah yang terbaik. Supaya apa? Supaya perkara ini membantu jenazah tadi. Ya. Maka menghadirkan diri kita itu memberi manfaat kepada jenazah. Tidaklah memberikan keburukan kepada jenazah. Lebih-lebih lagi bila mana kita ceritakan tentang keburukan jenazah, itu lagi tak baiklah. Dia ni dulu kaki gangster ni. Dia ni dulu dia lah datang masjid, bawa masjid, contoh kan. Maksudnya kita menceritakan keangkuhan keburukan dia. Ya. Sekalipun dia bukanlah orang yang kita nampak secara zahir orang yang selalu datang masjid. Kadang-kadang kata, si fulan meninggal dunia. Kita, innalillah, sedekah Fatihah. Lepas tu pergi tengok jenazah tu, sembahyang jenazah pun tak ada keinginan. Sebab apa? Dia ni orang ahli masjid. Dia ni sepanjang saya hidup kat sini, sembahyang Jumaat pun tak pernah jumpa. Kita lah. Maka hari disebabkan dia tak pernah datang, ya, maka bila mana dia mati, dia meninggal, saya tak akan uruskan jenazah. Sedangkan ialah memanglah kita kata orang yang datang masjid lebih-lebih lagi untuk kita uruskan jenazah mereka. Tetapi yang berhak menentukan ataupun menghukum hanyalah satu-satunya Allah. Kita tak tahu, mungkin sebelum dia mati dia sempat taubat, ya?
Mungkin sebelum dia mati ada kebaikan yang Allah terima dalam kehidupan dia. Mungkin juga dia lebih baik daripada kita. Itu adalah penentuan yang Allah tentukan. Kita pun tak tahu. Kita tentang diri kita pun kita tak tahu, apatah lagi nak tahu tentang orang lain. Kan? Kita nak tahu sama ada saya dia mati dalam keadaan baik ataupun tidak pun kita tak tahu. Bila kita nak mati pun kita tak tahu, apatah lagi nak cerita tentang orang lain. Maka menghadiri jenazah tersebut mesti diuruskan jenazah tersebut dengan cara Islam. Dan kita dah bincang berkenaan dengan siapakah yang layak untuk diuruskan jenazahnya seperti mana jenazah orang Islam, iaitu semua orang yang mengaku sebagai orang Islam selagi mana dia tidak secara terang-terang menyatakan saya keluar daripada Islam, maka dia jenazahnya mesti diuruskan secara Islam. Walaupun dia antara orang tegar kata tak suka orang masjid, tak suka kuliah di masjid, tak pernah datang masjid dan sebagainya, selagi mana kita tahu bahawa dia adalah orang Islam dan selagi mana dia tak umumkan bahawa saya hanya keluar dari Islam, selagi mana tak keluar perkataan tersebut, maka selagi itu kita al-hukmu bil-zawahir, kita menghukum berdasarkan zahirnya. Walaupun kita nampak ada tatu ke, ada parut ke, dia ni kaki apa-apa semua kaki lah, kaki judi ke, kaki perempuan ke dan sebagainya, maka itu perkara luar. Selagi mana kita tahu dia sebagai orang Islam, maka uruskanlah jenazah tersebut seperti mana jenazah orang Islam. Maka itu antara kewajipan yang mesti kita buat. Daripada apa? Daripada memandikan, kemudian dikafankan, selepas itu disembahyangkan, selepas disembahyangkan dikebumikan. Kebumikan secara semana jenazah Islam lah. Itu adalah tanggungjawab siapa? Tanggungjawab orang yang hidup. Maknanya selagi mana ada orang yang hidup, maka wajib perkara tersebut disempurnakan. Maknanya kewajipan tu bukan ke atas mayat, bukan. Kewajipan menguruskan jenazah bukan pada orang yang mati. Orang yang mati habis lah, dia dah tak ada buat apa-apa. Yang menguruskan jenazahnya orang yang hidup. Maka orang yang hidup sebab itu dipanggil fardu kifayah. Maksudnya mesti ada orang yang menguruskan. Mesti ada orang yang menguruskan. Dan yang ketiga ialah at'ama minkum al-yawma miskinan, iaitu memberi makan daripada kamu, yang kamu memberi makan pada hari ini orang miskin. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar pada hari itu telah memberi makan pada orang miskin. Memberi makan pada orang miskin. Maka memberi makan pada orang miskin banyaklah kelebihan yang Allah sediakan. Apatah lagi apabila memberi makan kepada orang yang memerlukan dan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Apabila kita beri makan pada orang yang berpuasa, maka kelebihan ataupun ganjaran puasa orang tadi kita juga akan dapat tanpa mengurangkan ganjaran pada orang yang berpuasa. Maka memberi makan adalah satu perkara yang dianjurkan oleh Islam. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'un apa dia? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Iaitu kata Allah, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Maksudnya satu pertanyaan yang Allah timbulkan dalam Al-Quran. Maksudnya persoalan yang dalam Al-Quran adalah satu bentuk yang Allah nak beritahu lah. Maksudnya bukanlah Allah tanya, Allah nak kita jawab, tak. Maksudnya Allah nak kita berfikir. Siapakah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama ataupun mendustakan hari pembalasan? Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim, iaitu orang yang menghardik anak yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin,
dan tidak juga dia memberi makan kepada orang miskin. Maka kata Allah dalam Al-Quran, orang yang mendustakan hari kiamat ataupun mendustakan hari agama, berdusta dalam agama, siapa dia? Mereka yang meninggalkan anak yatim ataupun mengherdik anak yatim, dan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberi makan kepada orang miskin. Kita ada dua, satu miskin dan satu fakir. Fakir ni untuk diri dia pun dia tak ada, maknanya keperluan untuk dirinya juga dia tak dapat, apatah lagi untuk orang lain lah. Tapi untuk miskin, untuk dirinya dia dapat, tapi hanya sekadar mencukupi. Maka supaya kita tidak jadi orang yang dilaknat dalam Quran tadi, dalam ayat tersebut, maka hendaklah kita memberi makan kepada orang yang miskin ataupun orang yang memerlukan. Memberi makan maksudnya apa? Memberi makan yang kadar minimum lah, kadar minimum. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis, tidak sempurna iman seorang daripada kamu apabila dia tidur dalam keadaan jirannya tidur dalam keadaan kelaparan. Maksudnya kita tidur dalam keadaan kekenyangan, sedangkan jiran dalam keadaan kelaparan. Maknanya kelaparan tu maknanya? Kelaparan tu maknanya tidak ada makanan. Bukan makan dan tak cukup. Itu lain lah. Maknanya hanya sekadar untuk kita kata apa, mengalas perut. Itu adalah kehendak yang mesti disempurnakan. Maka memberi makan adalah satu perkara yang dianjurkan oleh Islam. Selain daripada bersedekah dengan harta, makan itu juga adalah satu bentuk sedekah lah. Sedekah bukan hanya sekadar dengan harta je, dengan duit. Saya tak ada duit, nak bagi sedekah macam mana? Banyak benda lain yang kita buat, membantu. Dan satu hadis Nabi kata apa? Sedekah, senyuman itu adalah sedekah. Mengalihkan sesuatu yang menghalang daripada jalan itu juga adalah satu bentuk sedekah. Menyebarkan ilmu juga adalah satu sedekah. Maksudnya apa-apa sahaja kebaikan yang kita buat, itu adalah sedekah. Bila kita kata itu adalah sedekah, maknanya itu adalah satu ibadat. Ibadat lah. Mana ada ganjaran sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ialah faman 'ada minkum maridan, kata Nabi, siapakah daripada kalangan kamu yang menziarahi orang sakit. Mana perkara keempat dalam hadis ini Nabi sebut menziarahi orang yang sakit. Orang yang sakit. Maka menziarahi orang sakit kena pada masanya, dan pergi dengan niat untuk menghubungkan silaturahim dan saling mendoakan. Maknanya bila kita jumpa orang sakit, kita mendoakan mereka. Bahkan mungkin kita boleh minta doa lah. Sebab apa? Sebab orang yang sakit ini sedang diuji oleh Allah, dan hakikatnya ialah doa ni makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita menziarahi orang sakit, mesti jaga adab. Dia bukan orang tu dah sakit, kita duduk datang macam duduk kedai kopi, masalah lah. Tak? Dari pagi sampai ke Zuhur, lepas Zuhur datang lagi, sampai ke Asar, lepas Asar datang lagi, sampai ke Maghrib. Menziarahi orang sakit cukup hanya sekadar masa yang mencukupi, masa yang ringkas. Pergi dengan niat untuk hubungkan silaturahim dan doakan. Paling kuat ialah syafaatullah, semoga Allah sembuhkan kamu, ataupun Allah yashfi, semoga Allah sembuhkan kamu juga, ataupun doa-doa lain yang diajarkan oleh Nabi, mendoakan mereka, dan juga memberi motivasi ataupun memberi kata-kata semangat, kata-kata yang baik. Jangan pula kita tengok kaki ni, tengok macam dah condong, ni tanda-tanda tak lama lah. Kan? Tentang kita belajar 40 hari, tanda 40 hari sebelum kematian macam ni, tanda 7 hari sebelum kematian macam ni lah. Tengok kaki dah sejuk dah.
Seolah-olah apa? Rohnya telah berada di kaki kan. Maka itu adalah kata-kata yang memutuskan semangat. Sebab itu kalau kita tengok ada setengah pendapat bukan dalam Islam lah. Pendapat dia katakan apa? Lebih baik seseorang itu tidak tahu dia sakit. Dan itu adalah lebih baik daripada apabila dia tahu dia sakit. Sebab apa? Bila mana kita tahu kita sakit, kita akan down. Kita akan putus asa. Dan lagi kata awak ni 4 bulan dan corona sebagainya kan. Maknanya awak ni saya rasa dalam sebulan boleh lah. Sebulan lagi lepas tu mungkin dah tak ada, ataupun kalau nasib baik mungkin tambah lagi ya. Maka bila dia tahu apa dia buat, dia tak buat apa dah. Waktu tu dia nak permain tak ada lah. Sebab apa? Dia tahu dah masa dia dekat ya? Sebab tu kata-kata orang kata lebih baik tidak tahu sakit daripada mengetahui sakit yang ada dalam diri. Itu kalau sakit yang berat lah ya? Kalau sakit gigi ya? Sakit demam biasa kan, itu kalau biasa lah ya? Maka bila mana kita menzahir orang sakit, berikan kata-kata semangat ya? Beritahu bahawa orang yang sabar sentiasa bersama Allah, bersama dengannya kan. Innallaha ma'as sabirin. Ataupun bila mana datang yang musibah pada diri seorang, Allah nak hapuskan dosa ya? Allah nak tingkatkan darjat ya? Allah nak berikan kelebihan dan sebagainya. Maka kata-kata yang baik akan memberi motivasi kepada orang yang sakit ya? Dan mengambil masa yang ringkaslah. Jangan lama bawa balik. Orang nak berehat pun tak dapat lah. Dan juga buah tangan tak ada masalah. Walaupun dia kata waktu sakit lah baru nak bawa strawberry kata. Waktu tak boleh nak makan kata kan. Waktu tak boleh nak makan baru bawa buah. Waktu sihat tak ada pula buah. Itu kata-kata orang. Kata-kata orang. Maknanya kita sebagai orang yang pergi, bawa buah tangan yang sesuai ya? Supaya apa? Supaya menggembirakan ya? Menggembirakan. Sebab itu kalau kita lihat bila mana Nabi SAW dalam satu kisah, Nabi ziarah satu orang pemuda ya? Dia bukan orang Islam, dia dalam keadaan nazak sakratul maut. Maka Nabi telah beri dia kata-kata motivasi, dan juga Nabi telah ajak dia peluk agama Islam. Bila mana Nabi ajak dia orang meluk agama Islam, maka dia tengok pada ayah dia, pandang ayah dia kata tak apa, ikutlah apa yang Abul Qasim, apa yang Nabi ajak ataupun Nabi suruh, iaitu mengucap dua kalimah syahadat. Maka dia telah mengucap ketika itu, dan selepas daripada itu dia mati dalam keadaan tersebut. Maksudnya mati dia dalam keadaan orang Islam. Walaupun tidak ada satu kebaikan dia buat, satu sembahyang tak sempat buat, sedekah waktu itu dah tak sempat buat ya? Paling boleh pun ke zikir lah. Tak zikir Allah ya? La ilaha illallah sebagainya. Itulah amalan yang paling ada pun pada diri. Tetapi kerana matinya tadi dalam keadaan orang Islam ya? Sebanyak mana pun dosa yang dia ada, sebanyak mana pun keburukan yang dibuat dalam kehidupan dia, maka matinya tadi dalam keadaan bersih, kosong, tanpa sebarang dosa ya? Begitu juga bila mana kita jumpa orang yang tenang, kita talqin. Talqin itu maknanya bukan talqin yang atas kubur ya. Talqin atas kubur tu ya, wahai si fulan bin si fulan, kamu dah berada dekat bawah kan. Dia datang kepada kamu dua malaikat. Itu bukan, itu talqin lain. Ya, ini talqin untuk kita bagi dia mati dalam keadaan husnul khatimah, ataupun mati mengucap perkataan yang baik. Lafaz yang paling kurang ialah kita sebut Allah. Nampak orang tengah nazak, dia sebut Allah bagi dia dekat telinga lah, bising. Jangan kuat-kuat pula ya? Maknanya bising dia Allah, lama sikit sebut Allah. Kalau rasa dia macam boleh ya, kita boleh talqin la ilaha illallah, la ilaha
illallah kan. Dan pula la ilaha illallah tak sampai ya. Jadi paling kurang lafaz Allah. Walaupun kita tak dengar dia sebut, tapi dah nampak macam dia boleh terima, maka itu pun dah memadai. Memadai ya. Ataupun dia angguk, itu antara tanda-tanda dia menerima ataupun mendengar apa yang kita ucapkan. Sebab apa? Sebab usaha syaitan dan iblis ketika saat kematian adalah usaha yang habis-habisan. Maksudnya kalau kita hidup ni, godaan dah banyak. Ketika nak mati nanti, sakratul maut, itu adalah kemuncak kepada ujian. Apa yang akan diajar, apa yang akan diminta oleh iblis dan syaitan, supaya apa? Supaya matinya ada Adam dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka sebab itu kata ulama, bila mana saat sakratul maut akan menjelma seperti seorang yang kita sayang. Kalau kita sayang mak ayah kita, maka ketika itulah iblis dan syaitan ini menyerupai mak ayah kita, maka mengajarkan kita supaya keluar daripada Islam. Ketika mana kita begitu dahaga, sehingga dikatakan bahawa berilah minum air sebanyak mana pun dan saya tidak akan hilang dahaga ketika mana sakratul maut, maka ketika itulah iblis akan bawa air untuk hilangkan dahaga kita. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita keluar dari Islam, meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka usaha iblis dan syaitan di saat sakratul maut sehabis-habisnya. Sebab apa? Bila mana walaupun hidup kita sebagai orang Islam, sembahyang ni rajin, zikir ni rajin, Quran ni rajin, tetapi andai kata mati dalam keadaan kufur, maka kosong. Kosong. Sebab apa? Mati dalam keadaan tidak beriman. Maka sebab itu kita kena sentiasa doa supaya Allah bantu kita di saat sakratul maut, dan orang yang berada di sekeliling juga mesti membantu supaya orang tadi mampu menghadapi ujian yang datang ketika mana sakratul maut. Sebab itu disunatkan takbir ataupun disunatkan baca Quran ketika orang nazar, baca surah Yasin, baca surah Ar-Ra'd, baca apa-apa ayat Quran yang lain, khatamkan Quran dan sebagainya, supaya apa? Supaya membantu orang tadi dalam keadaan sakratul mautnya mati dalam keadaan penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dianjurkan untuk kita sentiasa doa supaya mati kita dalam keadaan mati yang baik. Husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Bi su'il khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Allah, matikan kami dalam keadaan kematian yang baik, dan jangan Engkau matikan kami dengan kematian yang buruk. Itu antara doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca hari-hari, supaya kematian kita tadi kematian yang mendapat keredaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari sedikit perkongsian hari ini beri manfaat kepada saya dan kita semua. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana atas kematian saya minta maaf dari lambat sikit. Patut ditandas lagi, lambat sikit. InsyaAllah kita jumpa pada masa yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang atas kematian saya minta maaf, dan tuan-tuan kalau kasar bahasa kekurangan nak menyampaikan. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama doa supaya Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk sentiasa mentaati kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.